Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari pengacara majlis yang dihormati Superintenden Ahmad Zailani bin Haji Yaakob, Ketua Polis Daerah Dungun, yang dihormati ASP Kehormat Siti Zainab binti Muhammad Zain, mewakili Prof. Komandan Sukses UMT, yang berbahagia Encik Hamzan bin Husin, penolong pegawai perhutanan daerah Selatan Terengganu Selatan, pegawai kanan dari DGA, dari IPK, dari Dungun, penjelas Sukses UMT Haji Nasir, khususnya anggota Sukses yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa panas tak? Sekali-kala rasa saya hutan panas terjuk kan? Kalau ucapan saya lebih dalam 1 jam. Tidak ada kata yang selayaknya kita ucapkan selain dari memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada pagi ini kita diberi taufik, hidayah dan inayah bagi melangsungkan 2 acara, iaitu ekspedisi mendaki Gunung Berembun dan kedua, acara penutup khusus modul pengenalan PGA oleh para peserta Sukses dari UMT sekalian. Makan kuih dadar tadi itu. Sebenarnya kedua-dua acara yang diadakan pada pagi ini mempunyai simbiosis atau mutualisme, iaitu yang berkaitan dengan cagar alam dalam bahasa Indonesia ataupun keadaan semesta alam di dunia. Dan saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sejenak kita memikir akan satu cuplikan kecil dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat ke-30, di mana Allah berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat sewaktu Allah berfirman kepada malaikat, aku, iaitu Allah, akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Aku, ini Allah, akan mencipta manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat dengan sedikit nada protes menyatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha faqad liman aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dengan nada protes, ya Allah, adakah engkau, bukan kami, akan menciptakan manusia yang akan menimbulkan bencana di muka bumi dan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, sedangkan kami wanuqat disulak qala ini a'lamu ma la ta'lam, wanuqat disulak, yang kami sentiasa menyucikan kamu, sentiasa membesarkan kamu, tidakkah itu memadai? Allah pun menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. Barulah malaikat terasa, kita ditegur oleh bos. Tapi hikmah daripada ayat yang saya sebutkan tadi ialah, pertama, bahawa alam telah wujud sebelum wujudnya manusia, hatta tak beribu tahun.
Kalau ikut daripada ahli geografi, ahli cerdik pandai, dia kata 12 juta tahun sebelum Adam diwujudkan. Ada di kalangan para ulama mengatakan beribu tahun. Tapi yang penting bahawa kita harus respect alam, iaitu ayatullah, ayat Allah, kekuasaan Allah yang telah diwujudkan jauh lebih lama daripada wujudnya manusia, iaitu Adam. Alam sini yang kita, bila sini itu kita kena respect. Orang lama 1000 tahun, sedangkan Adam baru nak diwujudkan. Satu. Yang kedua, bukan saja Allah, malah malaikat pun tahu bahawa dengan terciptanya manusia di muka bumi ini, mereka akan melakukan bencana dan juga akan berlaku pembunuhan, pertumpahan darah. Dah ada dalam pengetahuan Allah yang maha mengetahui, dan malaikat pun dah tahu bahawa manusia bakal merosakkan alam. Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku maha mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Dibenarkan, dia kata dibenarkan berdebat, mengeluarkan fikiran antara malaikat dengan Allah. Tapi apa yang kita cuba ambil daripada ayat tersebut, ya, surah Al-Baqarah ayat ke-30 tadi, bahawa Allah akan menciptakan khalifah. Dan khalifah itu peranannya tentu besar, mentadbir, mengurus, menjaga alam ini. Tetapi adakah ini berlaku? Dan pada satu hadis riwayat Al-Bukhari, Allah berkata, aku akan ciptakan dunia ini yang terhampar hijau, dan aku menanti khalifah untuk menguruskannya, dan aku akan melihat sejauh mana mereka menguruskannya. Baik, apa yang saya sebutkan tadi amat relevan dan berkaitan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Aset-aset yang diwujudkan oleh Allah dalam bentuk gunung ganang, bukit bukau, sungai, air terjun, flora dan fauna, hanya untuk dimanfaatkan atau dibudidayakan oleh kita manusia sebagai khalifah yang telah dilantik. Namun ternyata ini semua telah tidak dilakukan, iaitu dalam erti kata menjaga kelestarian alam, terutama oleh masyarakat bandar dan sebagainya. Cuma tinggallah pihak perhutanan, pihak ranger yang dipertanggungjawabkan, yang menjaga hutan-hutan kita yang terdapat di seluruh negara di Malaysia. Jadi saya amat menyokong program yang dilakukan oleh UMT melalui kursus pengenalan, modul pengenalan PGA ini, kerana paling tidaknya mempunyai peluang untuk mendedahkan tuan-tuan dan puan-puan terhadap khazanah yang terdapat di dalam hutan-hutan kita. Mungkin setelah 5 hari 4 malam, ada yang dalam pemikiran, kenapa dah buang masa, duduk rumah kan sedap, tengok TV, main game, Facebook, jumpa kawan. Ada yang juga kata, buang tenaga, panjat sana, tidur ditemani agas lah, nak tidur pun tak selesa, mandi pun tak selesa. Itu yang negatif. Yang positif pula, mula membuka minda dan mata mereka. Wah, rupanya ada alam lain sepada alam realiti yang kita berada sekarang, dengan hutan-hutan batu berbentuk rumah pangsa, bangunan-bangunan tinggi, rupanya ada ataupun alam lain yang ingin bersahabat dengan kita. Hingga kan bila kita puji alam, dia terus menerus geduk kita. Kan kita menghargai ayatullah, mereka mendengar, mereka mengirit. Cuma kita saja yang tak sedar diri, yang tidak memahami bahawa kewujudan alam ini adalah merupakan ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi apakah peranan kita kepada alam, kepada hutan? Jadi mana yang keluar yang berpositif tadi, timbul rasa bahawa di dalam hutan ada simbiosis. Simbiosis ni ialah keterpaduan antara pokok tinggi melingkung pokok rendah. Pokok tinggi menjadi tempat untuk tanaman-tanaman yang menjala, menumpang. Tidak ada tendang tindih menindih, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam mendendam, menjadikan mangsa pada orang lain. Air disediakan untuk fauna, binatang-binatang, haiwan dan sebagainya. Ini kalau kita ingin membuka sikit skop nuansa pemikiran kita, banyak iktibar kita perolehi dari kehidupan alam ini. Paling tidak ada 4 nilai yang boleh kita ambil. Saya tidak mahu para peserta habis nanti lupakan hutan. Jangan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan selama 5 hari 4 malam berada di hutan Lipun Semerung ini telah didedahkan pada satu kondisi dan situasi yang amat berharga yang tidak dialami oleh majoriti mereka yang lain yang tidak berpeluang. Apatah lagi diberi bimbingan oleh anggota-anggota PJA yang berpengalaman yang didatangkan oleh Tuan Bustaman dan juga Sarjan Ahmad Jailani dengan rakan-rakannya. Bagaimana ikhtiar hidup, mapping, navigation dan sebagainya. Mungkin lepas ni boleh buat abseiling dan seumpamanya. 4 nilai yang cuba saya petik daripada pengalaman tuan-tuan itu, iaitu pertama ialah nilai estetika yang terdapat di hutan. Nilai estetika dari perkataan gandingan elemen, iaitu ilmu dan falsafah. Dengan diadakan program seumpama ini, tuan-tuan telah memperolehi ilmu. Oh, begini rupanya peranan anak sungai. Oh, begini rupanya tanah humus, bagaimana rumput-rumput ataupun daun-daun yang telah kering menjadi baja untuk yang kecil-kecil ini naik. Dan falsafah kita akan dapat lihat bahawa di hutan saling bantu-membantu. Mana ada pokok, makan pokok lain. Tak macam kita, yang kaya makan yang miskin, yang tak berdaya menipu pula yang lain untuk mendapatkan harta. Falsafah yang terdapat dalam hutan, tidak ada kebencanaan, bencana di antara mereka sesama sendiri. Lipan dengan kaya dia, cara dia, jengking dengan cara, tak ada siapa rosak. Dan ini amatlah baik kalau kita jadikan sebagai iktibar bawa pulang. Kita tak boleh bercakar-cakaran antara satu sama lain. Kita tidak boleh berdendaman antara satu sama lain. Nilai estetika yang kekal sejak wujudnya dunia ini untuk kita sama-sama mendapatkan manfaat daripadanya. Saya ringkaskan, saya tidak ambil pukul 12, saya di sini, saya nak lagi pula ke Ulu Terengganu. Yang kedua ialah nilai ekologi ataupun biodiversity. Hutan tanpa manusia dia dapat hidup. Tak perlulah tuan-tuan nak pergi siram pokok ni semua, tak payah. Tak minta makan dengan kita pun. Dia dengan cara dia, dengan ekosistem yang berputar, dapat hidup beribu tahun, berjuta tahun. Yang besar melindungi yang muda, yang pokok-pokok muda maksud saya, yang bawah melata dengan peranan dia sendiri. Wujudnya sungai, wujudnya tumbuh-tumbuhan, orkid, hutan yang cantik dan menawan, tanpa perlu manusia memelihara, menjaga, menguruskan. Tak payah. Malah manusia merosakkan apabila kita masuk ke dalam hutan, merosakkan ekosistem dan biodiversity, iaitu kehidupan lingkaran, kehidupan seharian mereka. Mana pernah kita tengok hutan rosak? Kecuali hutan digondolkan ada, hutan dibakar ada. Hutan sendiri tak akan terbakar, tapi api rokok dan sebagainya. Ekologi ataupun biodiversity yang membuatkan mereka hidup semula. Baik, ketiga ialah nilai universality atau kesejagatan. Bahawa hutan di mana-mana di seluruh dunia digemari orang, disayangi orang. Sampaikan di dalam ada istilah
hutan dalam lapangan terbang. Kalau kita pergi KLIA, ada hutan, dijaga, dilestarikan. Hutan dalam bandar, dalam hotel-hotel besar, kadang-kadang bunga plastik kita taruh, nak menunjukkan pentingnya hutan. Dan memang kalau kita dapat kayu, kayan, balak dan sebagainya dari hutan, rotan, dama, semua hasilnya daripada hutan. Itu pentingnya kesejahteraan, iaitu dari segi universality. Anda kata kita duduk di sebuah tempat, sebuah negara, sebuah daerah tanpa hutan, gondol. Samalah kita duduk macam di gurun Sahara. Tidak ada kenikmatan, tidak ada gamutan, tidak ada durian, tidak ada duku, tidak ada buluh dan sebagainya. Akan mencacatkan, merencatkan istilah pembangunan itu sendiri. Nah, terakhir yang maha penting, bahawa kita akan sedar wujudnya nilai keseimbangan, menyeimbangkan alam hutan dengan alam manusia. Jangan terlalu menguras apa yang terdapat dalam hutan. Apa yang berlaku di saat kebelakangan ini, berlakunya banjir besar seperti yang berlaku di Kemaman dan di Kuantan. Tanya pada pakar hidrologi, mengapa berlaku banjir? Oh, kerana sungai dah sempit, sampah sarap dibuang dalam sungai. Jadi air tak tahu ke mana nak pergi. Pembangunan, perumahan dan sebagainya telah mengganggu perjalanan air dari ke laut. Ini kata hidrologi. Berlaku tanah runtuh di sana sini, hakisan dan sebagainya. Tanya pula kepada ahli geomorfologi, apakah sebabnya berlaku hakisan, keruntuhan gunung, bukit? Maka ahli biomorfologi, geomorfologi akan mengatakan bahawa ini adalah sebab manusia yang menarah dan juga melakukan perkara-perkara yang tidak memikirkan tentang karakter tanah itu sendiri. Tanah merekah, ya, gersang dan sebagainya. Ditanya pula kepada ahli geologi, mengapa? Oh, oleh kerana rumput-rumput, pokok-pokok telah dibondolkan, maka berlakulah tanah. Dan berlaku pula gempa bumi dengan ikuti dengan tsunami. Tanya pula kepada ahli seismologi, kenapa? Oh, ini kerana pelat dalam dasar laut telah ini dan sebagainya, dibagi alasan-alasannya. Tanya pula mengapa berlaku apa lagi? Perubahan cuaca, panas, kena sejuk seketika dulu. Ahli meteorologi kata, oh ini adalah oleh kerana tiupan angin daripada China yang membawa ke sini, terpaksa pakai baju sejuk. Kenapa berlaku pula letupan gunung berapi? Pada satu ketika dulu, minggu lepas, di Gunung Sinabung, mengakibatkan 15 orang mati dan 130 orang cedera. Dan semalam berlaku pula gunung berapi di Gunung Kelut di Jawa Timur, menyebabkan 200,000 orang berpindah. Tanya pula ahli vulkanologi, apa sebab berlaku ini semua? Maka dia kata bahawa ada alasan-alasan dari para cerdik pandai. Dan tanya pula pada seniman Abid Jihadi melalui lagunya Berita Buat Tuman. Kata Abid apa ni? Alam dah bosan untuk bersahabat dengan manusia. Kalau tak percaya, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Abid lagu tu, perjalanan ini, lagu tu ada. Apakah sebabnya? Jawapannya Allah telah beritahu. Wa kafarat bi'an umillah. Kejadian yang berlaku gunung ganang yang dibotakkan, air yang dilindung, perjalanannya hingga melakukan banjir. Wa kafarat bi'an umillah adalah kerana olah tangan manusia yang melakukan ini semua atas nama pembangunan, tanpa memikirkan keperlunya untuk kita menjaga alam itu. Nah, saya bersemangat sikit kerana kita dalam suasana alam. Orang dalam dewan lain tak? Ya.
wa kafarat bi an'umillah. Karena olah tangan manusia yang tidak memikirkan bahawa dunia ini, bumi ini, kita bukan warisan daripada nenek moyang kita, bukan warisan dari datuk nenek moyang kita, tetapi kita meminjam dari generasi akan datang. Kalau dah pinjam tu, tahu diri lah, jagalah barang tu tersebut. Pinjam dalam keadaan baik, pulang dalam keadaan yang serba kerosakan, serba tidak sempurna. Jadi kesian pada anak cucu kita yang akan datang, kerana kita meminjam hak mereka ni. Bukan turun-temurun daripada tok nenek moyang kita yang kita boleh buat apa saja yang kita buat. Kita mahu menggondolkan hutan dan pembalakan secara bersemerau atas nama pembangunan. Jadi anda semua, apatah lagi sebagai pelajar-pelajar, perlu memikirkan perkara ini. Apabila satu hari kelak anda menjadi pemimpin ataupun pengurusi persatuan NGO dan sebagainya, dan kebetulan telah didedahkan kepada pengalaman di dalam hutan, kita harus menjadi aktivis bagi menjaga, memelihara hutan-hutan kita. Kita tak boleh harap kepada pihak Jabatan Perhutanan semata-mata, kepada pihak Ranger, kepada pihak Kementerian Teknologi Alam Sekitar dan sebagainya. Sekarang apa berlaku? Terpaksa diwujudkan MOSTI ataupun satu kementerian yang menjaga tentang teknologi hijau, supaya kurangkan pembakaran, kurangkan aktiviti-aktiviti yang dapat menipiskan lapisan ozon, menyebabkan kepanasan dan berlaku penyakit-penyakit kulit, greenhouse dan sebagainya. Jadi kita harus memainkan peranan, dan 86 para peserta yang ada di sini tidak ada alasan selepas ini untuk tidak menjaga hutan, malah harus sayang kepada hutan. Dan kalau boleh dilanjutkan lagi untuk masukkan puncak gunung dan tengok keadaan dia. Ada yang senyum, ada yang ke bawah. Itu belum lagi menghargai, menghayati. Boleh? Alah, bolehnya pun. Boleh berjaya? Saya khawatir tak boleh berjaya. Masih bagi bang saya lagi? Setengah jam. Yang berjaya, alhamdulillah. Yang tak boleh berjaya tu minta maaf lah, kerana anda mengidap penyakit. Penyakit apa? Pertama, kudis. Kedua, urap. Ketiga, kuping. Keempat, kutel. Kelima, kusta. Anda mengidap penyakit ini, maka anda tidak mampu untuk sampai ke puncak, dan anda tidak akan berjaya untuk sampai ke puncak. Dan kelima-lima penyakit tadi ini diakibatkan oleh kuman dan juga kulat. Apa kaitannya Datuk penyakit ini dengan naik gunung? Saya masih waras. Kita ambil kuping dulu. Kita tak dapat berjaya untuk naik ke atas kerana kita kuping, kurang pengetahuan. Oh, kata Jason. Aku ingat apa tadi kata. Ini kawalan kehormatan waktu lawatan IGP tadi. Oh, apa Jason? Kuping. Kuping tu hilang macam kudis. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kuping itu kurang pengetahuan. Pengetahuan betapa pentingnya untuk kita mengetahui khazanah yang ada dalam hutan. Bagaimana kita harus menjaga, sama-sama menjaga, jangan dirosakkan flora dan fauna. Itu kuping. Kedua, kudis, kurang disiplin. Disiplin dalam mematuhi apa yang diarahkan oleh ketua penyelaras ataupun jurulatih, juru pandu. Pendek aja saya boleh ulaskan lebih panjang. Ketiga, apa tadi? Kudis dah, kuping dah, kurang rapi dalam persiapan barang yang perlu. Apa ketawa saya? Ini baru saya cerita tadi waktu minum tadi. Kurang rapi dalam persiapan, peralatan yang perlu dibawa, pakai kasut yang bukan sesuai dan sebagainya. Pendek juga. Lagi apa? Kutel. Kuyak mana ada kuyak? Kutel tahu yang kurang teliti. Jadi
sesuatu kita nak buat mesti teliti. Dalam memijak langkah supaya jangan terjelus ke bawah dan sebagainya, kurang teliti. Yang paling sekali ialah kusta. Tahu sakit kusta? Proporsi. Kurang stamina. Kena berlatih nak naik gunung macam ni. Kita latih yang tadi yang 36 orang tadi naik Bukit Besar, turun naik 12 kali. Stamina mesti ada. Kalau setakat berbekal apa yang kita ada tadi, tak sampai kita kata orang menyusun kita. 5. Punca dia apa tadi? Kuman dan ulat. Ulat kurang latihan. Beri latihan tentang bagaimana untuk kita berjaya dalam hutan, survival dan kata. Kuman? Kurang main. Kurang berangan? Kurang? Mandi. Kita pergi dengan tawakal Allah. Kita pergi dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Semoga Allah Taala jauhkan kita yakin dan bekal iman. Ini semua adalah ayat Allah, petanda-petanda kebesaran Allah. Harus beriman. Allah telah menciptakan ayat yang pertama tadi. Kurang iman dan kurang latihan menyebabkan kudis, kugap, kusta, kutil dan kuping. Iman apa? Kurang iman. Iman tak kisahlah dalam konteks agama apa, mengikut kepercayaan mereka. Kedua, kulat kerana bila kurang latihan, maka berlaku 4 penyakit tadi. Kuping kurang. Kedua, kudis. Ketiga, kutil. Kemudian kurap. Dan kelima, kusta. Kurang stamina. Ini kalau dibekali dengan diri dan peribadi tuan-tuan, apa saja kerja kita buat, kalau kita ikut kepada insya-Allah kita sampai. Integriti pun ini juga, naik gunung pun ini juga. Kalau menghadapi peperiksaan ini juga, disiplin, pengetahuan, rapi dalam penulisan, teliti dalam menjawab soalan, dan stamina. Mesti sentiasa cergas, belajar juga. Tapi bila waktu periksa, kita kena bersedia. Inilah dia 4-5 perkara yang bersumber daripada ulat dan juga kuman. Saya sebut kuman, kudis, ulat ni supaya mudah ingat. Dan kebetulan kelima-limanya penyakit kulit. Penyakit kulit tu datangnya daripada itu dua tadi, kuman dengan ulat. Dan kalau betul-betul tak mandi dalam tu, dapat penyakit kulit. Tersentuh dengan pokok yang tak ini, dapatlah jam-jam ni penyakit kustil ke apa ke, wallahualam lah. Jadi saya rasa tuan-tuan seharusnya berasa bangga mendapat ilmu yang amat berharga, yang tidak ada dimiliki oleh orang lain walau kaya sekalipun. Pompat balik sekalian cinta kepada alam. Nak cabut pokok satu pun di rumah, kalau pokok tu tak mendatangkan gangguan kepada kita, kita tidak akan sanggup. Nak bunuh cacing pun kita akan rasa ini makhluk Allah, kenapa kita harus binasakan dia kalau dia tak mendatangkan mudarat kepada diri kita. Jadi begitulah anak-anak sekalian, semoga ada manfaat dari program yang telah diadakan, dan saya amat menyokong usaha yang telah dibuat dan kalau boleh diadakan. Kali ini merupakan satu nilai tambah kepada anda semua. Dan dengan harapan itu tadi, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, maka khusus latihan asas modul pengenalan PGA Koksusis UFT Terengganu saya nyatakan ditutup dengan rasminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.